Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, selamat beristirahat. Selamat menonton Salam Reformasi kepada rakan-rakan yang bersama dengan kita pada malam ini. Ya, kita membawakan berita-berita hangat terkini dan terbaru yang cari dekat surat khabar pun banyak yang tak jumpa jugalah. Jadi malam ni kita membincangkan beberapa perkara. InsyaAllah malam tadi saya tak ada disebabkan ada tugasan lain yang kita kena siapkan. So malam ni kita berbicara, mengupas beberapa tajuk dan cerita yang kebanyakan saya pergi juga dekat media-media sosial tadi dan juga media-media rasmi seperti Utusan Malaysia, Berita Harian, Sinar, Malaysia Kini dan sebagainya. Tapi saya tak jumpa berita-berita yang hangat tu, walaupun ada beberapa isu yang sebenarnya hangat diperkatakan. Tapi itulah, benda itu tak ada. Jadi menarik juga ada orang informasi-informasi yang saya bagikan ni. Jadi insyaAllah kita akan bersiaran bersama dengan kita malam ini insyaAllah. Salam dari Kota Baru, Lim Boon Hyong, terima kasih. Daripada Mantin, Tok Mat, terima kasih. Salihin Ibrahim, Panan Indah, Anwar Yusof, terima kasih. Dari Perak, Elah Chua, Puncak Alam, lawan tetap lawan, terima kasih Faizal. Terus sokong. Watching, Syahidan Zafar daripada Johor. Hadir, Lahad Datu. Jauh ni orang Lahad Datu. Saya tak pergi lagi ke Lahad Datu. Dah lama aku nanti lawan tetap lawan Wan Azmi. Bangi clear, terima kasih Mubarak Id. Lawan tetap lawan Umpah Ajah. Salam Reformasi. Salam Reformasi Rengit Batu Pahat, terima kasih. Noi Abdul Majid. Dari KL, terima kasih. Oh, ramai kita ni. LTL lawan tetap lawan. LTL Oh, itu menarik juga dia punya akronim tu LTL lawan tetap lawan. Terima kasih daripada Singapura yang menonton kita di Singapura, dari Kelang, dari Purita Heights, pelbagai tempat yang menonton kita pada malam ini insya-Allah. Sebenarnya itu kecoh jugalah berkenaan dengan bila saya sebut amanah bergolak, kemudian bila saya bercerita tentang kemampuan amanah untuk pergi sendiri. Adalah 2-3 orang ni daripada parti amanah yang orang kata berserang dan sebagainya. Itu bagi saya normal lah kan. Saya serangan daripada PAS lagi hebat daripada tu. Cuma nak buktikan daripada segi kekuatan jentera cyber trooper tu tak nampak lah daripada segi kekuatan cyber trooper jentera tak nampak. Malah saya nampak PAS lagi kuat dia punya serangan dia berbanding dengan cyber trooper amanah kan. Tapi nak bagi tahulah ada beberapa yang saya tak puas hati, tapi ada orang kata tak apalah, sabar dulu, dia kata tunggu dulu, jangan halakan cannon dulu, sebab kita kena faham ni daripada segi perjalanan perjuangan kita. Kita kena faham kita sekarang ini dalam keadaan nak melawan dengan pengkhianat. Kita nak lawan dengan orang-orang yang boleh menyebabkan kejatuhan negara sekali lagi. Antaranya adalah Mahathir Mohamad. Malah Syed Saddiq pun tak nak bersama dengan Mahathir. Tapi dalam masa sama ada juga orang carry Mahathir tu. Ada orang kata kat saya, ada orang hantar WhatsApp lah, dia kata, Mat Sabu boleh carry numbers, Anwar Ibrahim tak boleh carry numbers. Saya daripada dulu saya kata, tak ada siapa dalam Pakatan Harapan ada numbers. Tak ada siapa dalam Pakatan Harapan ada numbers. Termasuklah Mahathir Mohamad. Kalau Mahathir tu ada numbers, dia dah present lama dah. Tapi dia tak ada numbers. Dia cuma cakap dia ada numbers. Dia kata, kalau saya jadi Perdana Menteri, saya akan tunjukkan numbers tu. Kenapa tak tunjukkan numbers tu dulu baru you kata you ada jadi Perdana Menteri? Kenapa orang-orang yang sepatutnya melompat tu tak melompat sekarang ini? Sebenarnya daripada segi itu, kita tahu bahawa permainan dia sebenarnya dia tak ada numbers. Itu yang pertama. Kedua, kalau dia ada numbers sekalipun, kita tak nak bagi dia jadi Perdana Menteri lagi. Berapa banyak kali kita nak kena sabotage? Berapa banyak kali kita nak kena sabotage? Ada orang kata kepada saya, Is, macam mana kita nak buat reform kalau kita tak ada kuasa? Saya kata, reform itu bukan setakat dengan kuasa. Ini satu lagi pemikiran yang sangat dangkal. Kalau kita nak buat reform, mesti ada kuasa. Habis tu, kalau kita ada kuasa, baru kita nak buat reform. Habis kalau kita tak ada kuasa, kita tak buat reform. Habis kita buat apa sekarang ni? Tidur. Tak payah buat apa-apa. Kita buat duduk, diam je. Tak payah kempen. Tak payah nak buat perubahan. Tak payah nak bentuk manusia. Habis nak tunggu kuasa sampai bila? Itu masalah kita dalam politik kita sekarang ini. Majoriti orang nak kuasa, tapi nak buat kerja tak nak. Majoriti orang nak kuasa, tapi nak buat kerja tak nak. Nak turun on the ground, bentuk orang, bentuk pasukan, buat ranting, buat cabang pula. Buat ranting, buat tambah ahli baru tak nak. Tetapi jawatan nak, kuasa nak. Buat gerakan tak nak.
Itu yang saya menjadi kemarahan. Nak bertanding jadi YB. Oh, ramai. Calon 10-20 orang nak jadi YB. Kan? Tapi bila suruh invest dalam kita nak buat gerakan, tak sanggup. Oh, susahlah, nanti macam ni lah, macam tu lah. Masalah ni, masalah itulah. So, kalau terlalu banyak alasan, lepas tu kalah. Jadi, jangan salahkan orang lain kalau sekiranya kita kalah. Itu je yang kita kena faham dalam situasi dan keadaan yang kita ada sekarang ini. Nak bekerja, kerja, buat. Tak perlu ada jawatan pun kita boleh buat kerja. Ya, ada jawatan, sedap lah buat kerja. Sedap. Dia macam ni lah. Kita nak pergi ke Johor. Okay. Sedapnya kalau kita ada kereta Ferrari. Daripada KL pergi Johor, sedap ada kereta Ferrari. Sedap. Ada BMW, sedap. Pemanduan kita selesa. Tapi sekarang ni kita ada Viva je. Jadi dengan Viva tu, mustahil ke kita nak pergi ke Johor? Tak mustahil. Susahlah sikit, sukarlah sikit perjalanan tu. Apa orang kata, lambatlah sikit perjalanan tu berbanding kalau naik kereta Mercedes boleh pecut 18,200. Tetapi sampai juga ke destinasi. Sama juga dengan benda yang kita nak buat sekarang ni. Reformasi yang kita nak buat ni apa? Apa reformasi yang kita nak buat? Reform yang kita nak buat ni adalah di mana kita nak membuat perubahan kepada negara. Reformasi kepada negara ni, oh kita kena tunggu ada kuasa. Kau ni macam mana tak ada kuasa? Kita kena rampas kuasa sekarang baru kita boleh buat reform. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tunggu rampas kuasa boleh buat reform, dan tak payah. Nak bila sampai bila nak rampas kuasanya? Kita menang PRU 14 hari tu pun, sebab apa? Saya kata daripada hari tu, Rafizi. Siapa sekarang ini lepas Rafizi dah tak ada yang boleh borak macam Rafizi? Yang boleh dedahkan skandal-skandal, yang boleh cerita tentang akaun. Ada cerita tabung haji pun. Ya Allah, ya Tuhanku, kesian aku tengok. Kita ada tabung haji yang, data tabung haji, tak ada siapa berani dedahkan. Tak ada siapa tahu. Bukan berani ramai berani. Tak ada siapa daripada Parti Amanah, siapa yang boleh cerita tentang tabung haji. Detail tabung haji tu, asset balance sheet dia. Daripada secara, orang kata apa, secara ilmiahnya, sampai orang faham bahawa tabung haji sekarang ini berada dalam keadaan yang teruk. Siapa? Tak ada. Nak harapkan saya? Boleh. Boleh, bagilah data tu. Saya bentangkan. My point is this. Kita kata nak ada kuasa, nak ambil kuasa alih. Nak ambil alih kuasa. Kita nak ambil alih kuasa sekarang ini. Dalam keadaan apa? Kita nak bagi satu kereta BMW kepada orang yang tak manah. Nak pergi ke Johor. Takut-takutnya tak sampai ke Johor. Dibawanya masuk Negeri Sembilan, dibawanya masuk ke Perak dulu, ditibainya dulu pergi KL, lepas tu baru masuk Johor. Habis lenjannya kereta kita. Ini yang berlaku dalam negara kita. Kita ada kuasa. 22 bulan kita ada kuasa. Dan kita nampak kebejatan yang dilakukan oleh geng-geng kartel dan juga geng-geng daripada Bersatu ini. Ada orang kata, alah Azmin Ali zaman orang PKR, parti engkau lah yang dulu yang buat masalah. Ya, betul. Tetapi tahukah anda bahawa Azmin Ali itu tidak ada dalam senarai kami. Tidak ada dalam senarai yang sepatutnya menjadi menteri penuh di dalam kerajaan Pakatan Harapan selama 22 bulan itu. Yang membawa dia ke dalam kabinet adalah Mahathir Mohamad. Yang membawa dia ke dalam kabinet adalah Mahathir Mohamad. Kenapa? Sebab dia nampak bahawa antara lainnya Azmin ini adalah orang yang boleh menyaingi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Azmin is the next leader yang dia boleh kontrol. Anwar dia tak boleh kontrol. Azmin dia boleh kontrol, Anwar dia tak boleh kontrol, katanya lah. Tapi nampak gayanya tak adalah sedemikian rupa. Masih juga dia tak boleh kontrol. Akhirnya dia khianat juga dengan Mahathir kan. Kata kita lah, kita tak tahu sekarang ni macam mana. Okay, moving on. Terkini menarik sebenarnya ada satu rancangan, satu pendedahan terbaru. Ini panas saya bawakan pada malam ini insya-Allah. Bahawa kalau kita faham Mufakat Nasional sekarang ni dia ada dua parti, iaitu UMNO dan juga PAS. UMNO PAS ni bergabung membentuk satu Mufakat Nasional, gabungan orang Melayu Islam. Namun begitu, baru-baru ini timbul satu kenyataan mengatakan bahawa Bersatu akan menyertai Mufakat Nasional. Dan ada di antara pimpinan UMNO dan juga pimpinan PAS yang tidak bersetuju Bersatu menyertai Perikatan Nasional kerana katanya bahawa Bersatu ini Perikatan Nasional, Mufakat Nasional, kerana Bersatu ini sekarang ini nak buka parti dia kepada non-Muslim. Now, untuk makluman, terdapat maklumat dalaman lah.
maklumat dalaman, ini rumours lah betul atau tidak, bahawa dalam keadaan sekarang ini yang membawa Bersatu masuk ke dalam Mufakat Nasional sebenarnya adalah rundingan daripada Zahid Hamidi sendiri. Ini PAS tak tahu. Rundingan belakang ini PAS tak tahu. Sekarang ini kenapa dia nak bawa Bersatu masuk ke dalam Mufakat Nasional? Suka atau tidak, kita kena faham Perhimpunan Agung UMNO, pemilihan parti UMNO akan berlaku tidak lama lagi. Pemilihan parti UMNO akan berlaku tidak lama lagi. So daripada segi kekuatan tu sebenarnya, suka atau tidak, Zahid Hamidi risau dalam keadaan kes-kes dia yang ada sekarang ini. Ada kemungkinan bahawa beliau akan didapati bersalah sebagaimana Najib didapati bersalah. Jadi dia perlukan sokongan Muhyiddin Yassin bagi memastikan kelangsungan hidup politik dan juga kelangsungan hidup dia sendiri daripada dia dapat tidak bersalah dalam kes-kes yang akan dibicarakan tidak lama lagi. Menarik Perhimpunan Agung UMNO nanti, saya nampak Hishamuddin, kalau betul-betul dia nak bertanding lah, saya minta supaya dia bertanding timbalan presiden dan jangan bertanding lawan presiden. Kenapa saya kata timbalan presiden? Dia macam ni. Berkemungkinan Zahid tak ada orang lawan. Berkemungkinan Zahid tidak ada orang lawan. Dia akan menang tanpa bertanding. Dia akan menang tanpa bertanding. Namun begitu, yang banyak yang tak nampak, maksudnya daripada segi kekuatan dia, yang maksudnya 50-50 kalau dia nak bertanding. Kalau sekiranya Hishamuddin lawan Zahid, berkemungkinan Zahid boleh menang. Daripada segi grassroots, Zahid kuat. Tetapi kalau Tok Mat lawan dengan Hishamuddin di peringkat timbalan, itu 50-50. Dan kalau sekiranya Hishamuddin pandai, dan dengan nama dia, dengan kedudukan dia ada, dengan keuangan yang dia ada, sebenarnya dia boleh menang timbalan. Dan dia perlu bertanding timbalan je. Kenapa dia perlu bertanding timbalan? Bayangkan kalau dia bertanding timbalan. Sedang dia bertanding timbalan, tiba-tiba Zahid Hamidi didapati bersalah. Bila Zahid Hamidi masuk ke dalam, jawatan presiden akan kosong. So, bila jawatan presiden akan kosong, secara naturalnya timbalan akan naik. So, kalau dia bertanding presiden, tiba-tiba dia kalah, dia tak ada peluang lah. Tetapi kalau dia bertanding timbalan, peluang dia itu ada. So, kita tengok nanti. Dalam Perhimpunan Agung UMNO, saya tak tahu, rasanya tahun ni rasanya. Sebab last, I think 2018 hari tu, dia punya Perhimpunan Agung UMNO ni, pemilihan parti dia. So, kita tengok pemilihan Perhimpunan Agung UMNO ni sama ada akan berlaku satu pertemuan atau tidak di antara pimpinan-pimpinan ini. Dan kalau berlaku pertemuan tersebut, bagi saya ia adalah suatu benda yang sangat menarik untuk kita lihat dan melihat kepada teori yang saya nyatakan sebelum ini, bahawa terdapat usaha untuk Hishamuddin take over UMNO, terdapat usaha bahawa Azmin untuk make sure Hishamuddin take over UMNO. Mereka akan membentuk satu mufakat nasional di mana mufakat nasional UMNO yang dikuasai oleh Hishamuddin, Bersatu yang dikuasai oleh Azmin dan juga Muhyiddin, kemudian PAS yang mana PAS ni dia lembu cucuk hidungnya, dia main ikut je. Siapa yang berkuasa dia akan ikut. Yang penting sekarang ni gaji 80,000, 100,000 dia tu, dia dapat tiap-tiap bulan, itu tak ada masalah. Kalau letaklah apa sekalipun, janji dia berkuasa. Bagi dia tak ada walak dia. Ketaatan dia bukan kepada UMNO, ketaatan dia bukan kepada Muhyiddin, ketaatan dia bukan kepada Azmin, tetapi ketaatan PAS adalah kepada pimpinan PAS, dan pimpinan PAS sekarang ini mengatakan bahawa sesiapa yang berkuasa, itu yang kita ikut. Janji sekarang ini kita dapat gaji, kita dapat jawatan, itu yang lebih penting. Selain pada itu, tak memberi signifikasi apa-apa sebenarnya. Jadi, itu nampak hari ini apa yang kita akan nampak the future. Kenapa? Kenapa benda ini yang sekarang ini kita lihat? Hari ini Merdeka Center ada mengeluarkan semalam Merdeka Center ada mengeluarkan satu kajian. Dan daripada kajian tersebut, dia mendapati bahawa dia buat survey lah kepada sejumlah rakyat Malaysia. Dan daripada survey tersebut, satu yang menarik yang didapati adalah lebih 60% rakyat Malaysia melihat bahawa Muhyiddin Yassin dengan pandangan yang positif, dan hanya lebih kurang I think less than 20% yang melihat Muhyiddin dengan pandangan yang negatif. Maksudnya daripada segi glamour, daripada segi baik, daripada segi image, sekarang ini Muhyiddin is leading. Ini kita cerita. Kemudian daripada segi Perikatan Nasional, nampak gayanya daripada kajian tersebut, majoriti melihat Perikatan Nasional dalam kadar yang positif. Perikatan Nasional ini dilihat sebagai satu perikatan yang bagus. Sedangkan semua sebilangan segelintir kecil saja melihat Perikatan Nasional sebagai satu perikatan yang tidak bagus. Dalam masa sama, dia melihat kepada Barisan Nasional
Barisan Nasional 50-50. Maksudnya 30% kata positif, 30% kata negatif. Kemudian dia tengok daripada Mufakat Nasional pun lebih kurang. Mufakat Nasional ni kurang sikit. Kalau tengok daripada segi PPBM dia lihat lebih positif, I think lebih positif daripada negatif. Pakatan Harapan, interestingly, Pakatan Harapan daripada segi image is going down. Kan? Ramai majoriti rakyat melihat Pakatan Harapan dalam konotasi negatif berbanding dengan positif. Now, dia tidak ada kajian khusus kepada parti. Dia hanya melihat Pakatan Harapan as a whole, bukannya individu. Contohnya Parti Keadilan Amanah DAP tak ada. Dia melihat Pakatan Harapan as a whole, kemudian dia buat survey dan menyatakan bahawa majoriti survey tersebut melihat Pakatan Harapan dalam nada yang dalam pandangan yang negatif. Ini dipanggil perception index, indeks persepsi. Dan menarik sebenarnya indeks persepsi ini untuk kita kaji, tetapi saya tidak dapat melihat detail dia sebab kita tak tahu daripada segi demografik dia. Maksudnya dia punya sampling dia tu, dia ambil siapa, di mana, umur berapa, apa jantina, income group, level of intellectual, exposure kepada politik. So kita tak nampak benda itu secara detail. Namun begitu, daripada apa kajian ini yang mereka mengambil benda ini secara positif dan Mufakat Nasional mengambil benda ini secara positif dan melihat ini adalah peluang di mana boleh untuk mereka nak memenangi pilihan raya yang akan datang, Perikatan Nasional. Namun begitu, isu dia sekarang ini, saya tak tahu Perikatan Nasional ini sama ada sudah diluluskan atau tidak. Sabah ni kita akan tengok sama ada Perikatan Nasional ini sudah diluluskan atau tidak. Kerana kalau ikut kata Muhyiddin Yassin hari itu, SPR sudah memberi thumbs up. Thumbs up. Maksudnya bahawa Perikatan Nasional sudah boleh bertanding di dalam pilihan raya negeri Sabah yang akan datang. Satu menarik juga pilihan raya negeri Sabah ni, kita balik kepada pilihan raya negeri Sabah. Bila Amanah mengatakan bahawa mereka akan menggunakan logo warisan di Sabah. Logo warisan di Sabah. Saya tak nak komen panjang lah. Cuma bagi keadilan kita tak nak guna logo warisan. Kita ada punya logo kita sendiri dan kita sedar kita punya grassroots kita sendiri dan kita bersedar kita punya kekuatan kita sendiri di negeri Sabah. Dan siapa yang kata otherwise tu nampaknya dia tak tahulah what's going on the ground. Macam saya kata, negeri Sabah, Parti Keadilan Rakyat mempunyai ahli kedua paling ramai di Malaysia. Di Malaysia, Sabah mempunyai ahli keadilan rakyat yang second paling ramai. Saya pergi Beaufort hari itu, daripada 4 orang pengundi, seorang adalah ahli keadilan rakyat. Dia ada 30,000 pengundi, 32,000 pengundi. 8,000 daripada 32,000 pengundi itu adalah ahli Parti Keadilan Rakyat. So bayangkan dia punya jumlah tu ramai dalam satu parlimen. Now, kita itu saya kata tadi, ada benda yang saya tak boleh nak cerita dalam live ni sebenarnya, kehangatan-kehangatan. Saya tunggu juga benda itu keluar dalam berita RTM ke, dalam Malaysia Kini ke, tapi tak nampaknya tak ada keluar berita tu. Tetapi itu saya kata bila saya sebut Amanah sedang bergolak, ramai juga melenting ramai melenting mengatakan kenapa mulut puaka lah apalah sebagainya kan. Saya kata macam ni, tuan-tuan. Bila kita ada kereta, orang tegur tayar kereta kita pancit, jangan marah. Orang tegur tayar kereta kita pancit, jangan marah. Patutnya kita berterima kasih dengan orang tu. Sekarang ini, aku nak bagi tahu. Dalam keadaan sekarang ini, kajian Medical Center mengatakan Pakatan Harapan dalam keadaan yang lemah. Persoalannya, apa yang kita dah buat untuk menguatkan? Apa yang kita dah buat untuk menguatkan? Apa yang you all dah buat untuk nak kuatkan? Itu persoalannya. Image you all untuk menguatkan Pakatan Harapan itu apa? Bersama dengan Mahathir. Itu je. Bersama dengan Mahathir itu, melemahkan lagi Pakatan Harapan, bukan menguatkan. Image Mahathir adalah buruk di sisi rakyat. Image Mahathir adalah negatif di sisi rakyat. Daripada daripada persepsinya. Persepsi pengundi-pengundi, image Mahathir adalah buruk. Bukan di kalangan orang lain, di kalangan ahli-ahli Pakatan Harapan itu sendiri. Jadi bila kita carry orang yang membawa kepada negatif, jadi bagaimana kita mengharapkan persepsi orang terhadap kita itu positif? Sedangkan orang kita sendiri melihat bahawa kita negatif. Seolah-olah apa? Pertama, bila Amanah menggunakan logo warisan, bila Amanah masih bergantung kepada pejuang dan Mahathir untuk nak naik, kerana kononnya nak menyaingi Parti Keadilan Rakyat,
menampakkan bahawa amanah seolah-olah tidak mempunyai kekuatan sendiri untuk pergi ke depan. Kenapa perlu berharap dengan orang? Kenapa perlu nak bergantung dengan Mahathir? Lepas ni aku kena bantai lagi ya. Tak kisah. Kita nak cerita supaya amanah bergerak ke depan sendiri. Bergeraklah ke depan sendiri, bentuk kekuatan sendiri, bentuk jenama sendiri, branding sendiri. Jangan bergantung dengan pejuang, jangan bergantung dengan Mahathir, jangan berhenti dah bergantung dengan kononnya kita nak jadi kerajaan balik. Berhenti dah daripada bermain dengan persepsi-persepsi tersebut. Berhenti. Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim dah announce dah. Sekarang kita jadi pembangkang dan jadilah pembangkang yang baik. Enough. Kenapa kita tak boleh terima hakikat tersebut? Kenapa kita tak boleh move on daripada perkara tersebut? Kenapa kita masih lagi seolah-olah orang yang tengah orang gian ais atau gian candu tau. Dah 22 bulan kita dicandukan dengan jawatan-jawatan, bila dah hilang candu tersebut, kita seolah-olah gian nak dapat balik candu tersebut. Come on, move on. Now bina kekuatan. Bila saya cakap macam ni, janganlah kau orang anggap benda ni sebagai attack. Anggaplah benda ni sebagai positive constructive criticism. Move away daripada Mahathir. Move away daripada pejuang. Bina jati diri kekuatan tanpa melihat kepada figura-figura ini. Bina figure sendiri. Mat Sabu, Khalid Samad. Kalau kita tengok. Nick Omar. Kita ada. Kemudian kita ada ramai figure di dalam amanah. Kenapa tak tonjolkan mereka sebagai figura yang boleh menyaingi Haji Hadi? Yalah, Haji Hadi positif negatif itu letak tepi. Tetapi yang boleh menyamai, menyaingi apa orang amanah tak ada. Kenapa tak boleh nak dibrandkan sedemikian rupa? Itu kelebihan PAS, suka atau tidak. Mereka berjaya membrandkan tokoh mereka seolah-olah macam mereka ni ulama besar gila. Contohnya macam Tuan Ibrahim Tuan Man. Wow, hebat. Ulama besar tu. Kononnya. Tak ada besar pun. Ilmu tak tinggi mana. Dia punya degree pun, kalau saya degree ke master, dia dalam bidang dakwah. Bukan kita mempelekehkan master atau degree dalam bidang dakwah tu. Tetapi kalau kita nak tengok level, bila seseorang yang dipanggil sebagai ulama ni, dia ada ciri-ciri kriteria dia. Kan? Di samping dia fasih bahasa Arab, di samping dia kena hafal hadis, hafal Quran, dia kena tahu tentang tafsir, dia kena tahu tentang perbezaan-perbezaan mazhab, dia kena tahu tentang lurah-lurah, dia kena tahu tentang metodologi setiap mazhab. Sebelum dia membahaskan, Tuan Ibrahim Tuan Man bawa hadis pun, hadis tak sahih, yang ditegur oleh Dr. Rozaimi hari itu. Jadi macam mana kita nak katakan dia soal? Tetapi, tengok macam mana PAS brandkan. Branding. Tuan-tuan dan puan, politik is about persepsi. Persepsi is branding. Macam mana saya create brand? Ni brand saya. Kan? Kita bina negara. Ni terbaliklah. Ini brand. Kita create brand. Dalam masa 6 bulan, saya create brand. Kita bina negara. Saya create brand Iswardini Morning Official. Create the brand. Macam mana nak create brand? Tak tahu, belajar. Ini bukan marah. Ini bukan attack. Ini kita mengajar. Ini kita bagi nasihat. Create the brand. Itu saya kata tadi, kajian Merdeka Center tidak melihat komponen Parti Pakatan Harapan. Sepatutnya Merdeka Center kena buat kajian komponen Parti Pakatan Harapan. Persepsi rakyat terhadap setiap komponen parti itu bagaimana? Sepatutnya kena buat macam tu. Jadi dari situ baru kita akan nampak bahawa bagaimana persepsi setiap parti di kalangan rakyat. Bagaimana persepsi setiap parti di kalangan rakyat. Bukan di kalangan ahli. Ahli kita semua, amanah akan kata amanah bagus. Keadilan akan kata keadilan bagus. DAP akan kata DAP bagus. Tak apalah. Tetapi bagaimana persepsi rakyat yang umum yang tidak terlibat dengan parti politik secara langsung terhadap setiap komponen parti. Itu yang kita kena buat. Kalau sekiranya kita gagal, dan kita kena look back at ourselves. Kita kena lihat diri kita sendiri. Kita kena lihat diri kita sendiri. So, kenapa kita gagal? Bagaimana kita membentuk supaya kegagalan itu tidak berlaku? Kenapa penerangan kita gagal? Kenapa kita ada penerangan di dalam parti kita, tetapi penerangan kita gagal? Tak sampai kepada tempat-tempat yang sepatutnya. Ada orang kata, alah Iswardi, penerangan kau pun gagal. Ya, tak kisah. Sebab aku bukan pimpinan parti. Aku bukan orang yang bawa parti. Aku bukan orang yang berada di atas. Aku hanya orang yang buat live dekat depan kamera saja sebagai ahli biasa. Tetapi aku menegur supaya orang ke atas sana, dana ada, jentera ada, machinery ada,
Peluang ada, opportunity ada. Kenapa tak guna dengan baik? Kalau tak reti, datang jumpa saya. Saya boleh cerita. Saya boleh ajar macam mana nak buat branding. Saya open sekarang ni. Siapa-siapa nak belajar macam mana nak buat branding, PM. Macam mana nak buat branding? PM. Saya boleh ajar macam mana kita nak buat branding. Kita brandkan. Itu kadang-kadang antara benda yang saya sedih jugalah. Bila saya buat live tiap-tiap malam, saya buat live kan. Yalah, yang support, terima kasih lah yang menonton saya hari ni dan akan datang ni support, which is very good. Terima kasih. Saya ucapkan sangat-sangat terima kasih. Tiap-tiap malam mereka menunggu kan, saudara-saudara yang ada kat sini kan. Saya nampak ni Azin Azman ada. Saya nampak ada a few, ada saya tak nampak, saya nampak muka je. Yang lain saya tak tahu nama. Kita nampak mereka-mereka ni ikhlas dalam nak bersama dengan kita, nak membentuk negara yang lebih baik. Tetapi pimpinan seolah-olah kalau kita tengok gerakan tu tak ada. Minta maaf saya kata, dalam Parti Keadilan Rakyat kita ada penerangan. Tapi ketua penerangan tu pun kalau dia buat posting berapa je like. Itu bukan kaedah dia. Dia ada cara. Ya Allah. Tapi nah, itulah. Bila kita mengajar nanti dikatakan apa nama? Nak jawatan lah pula. Dia kata berlebihan lah pula. Dia kata macam belagak pandai lah pula. Tapi itulah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam membina persepsi rakyat sekarang ini, saya kata kita kena ada satu gerakan yang mana gerakan itu datang dari parti-parti itu sendiri. Tak cukup. Apa yang berlaku dengan kekuatan di dalam amanah DAP lagilah saya tak nampak. Tak cukup. Keadilan kena lead benda ni. Bila keadilan lead dikatakan sebagai abang long pula. Tapi nak buat macam mana? Kita dah 20 tahun, jentera kita ada di 222 cabang. Nak tak nak kita kena lead. Mana ada parti lain yang ada 222 cabang atau bahagian selain daripada Parti Keadilan Rakyat? Tak ada. UMNO pun tak sampai. Sarawak tak ada. UMNO tak ada Sarawak. Sebab tu tuan-tuan dan puan, itu saya kata. Benda ini kita kena gerakkan segera. Okey, habis. Balik kepada isu kita tadi. Pertama sekali saya nak bagi tahu bahawa Zahid Hamidi telah berbincang dengan Muhyiddin Yassin dan nak bawa bersatu kerana apa ketakutan di dalam menghadapi PAU yang akan datang. Kita kena faham ada di kalangan orang-orang bersatu masih lagi adalah mempunyai masih lagi mempunyai pengaruh di dalam UMNO. Itu yang pertama. Kedua, dia risaukan bahawa kes-kes yang akan berlaku yang sekarang ni hampir sangkut, kes-kes Zahid Hamidi yang berkemungkinan akan sangkut sebagaimana kes Najib Tun Razak pada tempoh hari. Jadi itu akan memberi satu impak besar kepada pertandingan sekali beliau nak bertanding menjadi presiden sekali lagi. Moving forward, saya kata dalam keadaan sekarang ini kita kena bergerak ke depan. Merdeka Center punya research tu kita tak boleh tolak tepi. Kita kena start fikirkan bagaimana kita nak kembalikan persepsi rakyat. Bagaimana kita nak kembalikan keadaan momentum yang ada. Bagaimana kita nak kembalikan suasana yang ada. Kemudian take away daripada saya adalah kita kena belajar bagaimana nak buat branding. Kalau tak reti, hubungilah saya. Itu je. Gerakan insya-Allah kita akan mulakan. Dan di Sarawak ni saya dah mula fokus kepada Sarawak. Di Sarawak ni saya dah mula fokus kepada Sarawak dan insya-Allah kita akan bergerak di kawasan Sarawak ini. Dan lepas ni saya tak pergi ke mana-mana lagi lah kecuali pada bulan 9. Oh, okey. Bina Negara. Mohon sesiapa yang berminat untuk nak beli dinner table pada 3 hari bulan 10 bersama saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Negeri Sembilan dan bersama pimpinan-pimpinan yang lain, boleh terus PM saya di inbox saya lah. Inbox saya. So kita buka Bina Negara. Satu meja lebih kurang dalam RM2,000 untuk 8 orang. So di sana nanti kita akan buat live dan kita akan bersama dan kita akan melihat suasana yang ada insya-Allah di Bandar Baru Bangi, di Bangi Avenue, Bandar Seri Putera. Okey, sekian saja daripada saya. Semoga tuan-tuan dan puan-puan terima kasih kerana menyebarkan dan share saya punya video dan saya berharap supaya insya-Allah malam esok kita ada siri baru, kita ada cerita baru dan kita ada suasana baru lagi. Ada lebih hangat lagi kita bawa. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mari kita ucapkan bersama, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.